Perdana Menteri sedia dedah harta. Assalamualaikum dan selamat malam bersama saya Nazir Fahmi dalam Berita Tengah Malam. Perdana Menteri menegaskan beliau tiada masalah mendedahkan harta dimiliki. Datuk Seri Anwar Ibrahim antara individu yang telah mengisytiharkan harta baru-baru ini bagi membuktikan ketulusan kepada rakyat. Saya tak ada masalah. Saya di antara orang yang isytiharkan harta. Yang tidak dia. Saya isytiharkan, baru ni pun saya isytiharkan. Berapa? 11 juta. 11 juta tu harga rumah segambut. Ya, yang 10. Jadi itu bukan rahsia. Itu dah diketahui umum. Dah ada, kalau nak ada pesawat, ada kapal, ada company berbilion-bilion, bukti apa lagi? Semua orang tahu. Ini menegakkan benang basah juga. Empat agensi diarah menyiasat dan mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak-pihak yang telah mengakibatkan kerugian kepada negara akibat rasuah. Ia melibatkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, Bank Negara Malaysia BNM dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Yang kaya tak apa, tapi yang korup, yang harta berbilion-bilion dalam dan luar negara, yang menyorok, itu mereka nampaknya kumpul kekuatan untuk lawan. Tapi saya dah ambil satu keputusan dan tekad, masalah Malaysia ini mesti diselamatkan daripada penyakau-penyakau ini, dan ini memerlukan tekad politik yang jelas, yang tegas. Bukan soal kaum, bukan soal penganut agama berbeza. Dia soal karakter, soal akhlak, soal nilai. Beliau ditemui pada program Aidilfitri Malaysia Madani, anjuran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi di Dataran Merdeka. Semalam, media melaporkan negara berdepan kerugian sebanyak 4.5 trilion ringgit dalam tempoh 26 tahun disebabkan rasuah dan ketirisan. Perdana Menteri mengumumkan peruntukan tambahan 50 juta ringgit kepada penduduk terjejas banjir di Terengganu. Sebelum ini, Kerajaan Pusat telah pun meluluskan peruntukan dengan jumlah yang sama awal tahun ini. Jumlah itu menjadikan keseluruhan bantuan kepada penduduk terjejas banjir di Terengganu berjumlah 100 juta ringgit. Dan saya dengar ada pandangan mengatakan bahawa peruntukan untuk mangsa banjir yang 50 juta awal itu ada yang kelewatan daripada NADMA. Saya sudah minta tadi pagi KSP cek perkara ini, dan untuk maksud ini kerana saya dengar dan kenyataan Menteri Besar bahawa ada kekurangan. Pertama, yang 50 juta itu kita luluskan, dan saya pada malam ini untuk mangsa banjir di Terengganu kita tambah 50 juta ringgit lagi. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan pada ucapan perasmian Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani di Uniza, Kuala Nerus. Unit Pusat TVET akan diwujudkan bagi menyelaras pengambilan pelajar serta sesi pengajian di 1,260 institusi TVET di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata unit itu juga akan bertindak memastikan tidak berlaku persaingan antara institusi TVET bagi mengelak pertindihan kursus ditawarkan. Langkah berkenaan akan memastikan pentadbiran institusi TVET yang lebih efisien selaras peruntukan besar yang disediakan kerajaan bagi program kemahiran itu. Pelaksanaan penyelesaian ini akan bermula selewat-lewatnya Ogos ini. Selain itu, pihak industri juga diminta menawarkan kursus yang sesuai dalam sektor perkhidmatan bagi menjamin kebolehpasaran lepasan TVET. Di mana Kabinet telah memutuskan agar pihak industri menawarkan kursus-kursus yang sesuai dalam bidang pada syarikat atau sektor penghilangan dan sektor perkhidmatan, yang akhirnya lepasan TVET ini tidak ada yang menganggur. Terdahulu beliau menyaksikan pemeteraian Memorandum Perjanjian Perkasa Pembangunan TVET di wilayah Ketengah dengan syarikat korporat.
Kedudukan Malaysia yang meningkat 40 anak tangga menerusi Indeks Kebebasan Media Dunia 2023 antara pemangkin pelabur asing ke negara ini. Ia bukti tata kelola pentadbiran negara dan media yang telus dengan memaparkan berita dan informasi tanpa berselindung. Ini saya yakin akan memberi satu keyakinan tambahan kepada para pelabur bahawa media di Malaysia akan menjalankan tugas sebagai salah satu tiang seri demokrasi, membuat pelaporan, tidak akan berselindung dan itu bagi saya terutama dalam aspek tata kelola akan memberi keyakinan lagi kepada para pelabur yang lain. Terdahulu beliau menghadiri majlis town hall bersama pegawai di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital di Kuala Terengganu. Beliau turut meluangkan masa menjadi tetamu konti di stesen Radio Terengganu FM. Langkah segera akan diambil sebagai persediaan menghadapi gangguan akses komunikasi dan rangkaian internet di kawasan dilanda banjir. Ini bagi mengelakkan kesukaran penduduk menghubungi pihak keselamatan dan urusan perpindahan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS. Saya nak minta pihak MCMC, SKMM untuk teliti teknologi yang sedikit berbeza. Mungkin tidak semestinya kita hanya berharap kepada genset untuk memberi tenaga. Mungkin ada cara lain supaya bila berlaku satu keadaan dan tidak dapat berfungsi dengan baik, mungkin solar itu satu cara, ataupun menggunakan teknologi repeater. Ya, ini pun satu lagi cara yang saya lihat mungkin boleh kita manfaatkan. Yang menjadi masalah bila berlaku banjir, mungkin untuk 3-4 hari kawasan itu yang terjejas, tidak akan ada line telekomunikasi, dan ini bagi saya dalam keadaan sekarang ni tak wajarlah. So insyaAllah saya akan minta pihak SKMM untuk beri maklum balas dan kita akan usaha untuk selesaikan. Beliau berkata demikian selepas majlis bersama wakil masyarakat di Kuala Nerus, Terengganu. Tindakan tegas termasuk menamakan perkhidmatan boleh dikenakan terhadap anggota atau pelatih tentera yang terlibat dalam kes buli. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, tindakan tersebut akan diambil sekiranya terdapat bukti anggota atau pelatih melakukan perkara sedemikian. Organisasi masing-masing itu memantapkan pengurusan, ya, agar kes buli ini dapat dikurangkan, ataupun dapat kita tiadakan, insyaAllah. Dan sudah semestinya setiap organisasi ada kita punya, orang kata, SOP pelanggaran disiplin. Jadi jika didapati pelanggaran perkhidmatan itu jelas dilanggar oleh mereka-mereka yang terlibat, maka pihak perkhidmatan akan mengambil sebarang tindakan. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kejadian pukul melibatkan pelatih tentera darat yang berlaku di sebuah kamp tentera di Port Dickson. Jelasnya pihak polis serta pihak perkhidmatan tentera darat kini sedang menjalankan siasatan dalaman mengenai perkara tersebut. Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan mampu mewujudkan persefahaman erat dalam Kerajaan Perpaduan. Ketua Sekretariat Kerajaan Perpaduan Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dasuki berkata, konvensyen yang julung kali diadakan ini akan menjadi titik permulaan kepada kesepaduan barisan kepimpinan negara. Ini adalah inisiatif buat kesekian kalinya untuk memastikan gabungan ini menjadi suatu citra dan wajah kepada Malaysia. Kerana Kerajaan Perpaduan ini adalah mewakili kerencaman dan kepelbagaian agama, kaum dan juga wilayah. Dia bukan hanya mewakili satu kelompok bangsa. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas meninjau persiapan akhir menjelang konvensyen tersebut. Dijangka lebih 10,000 delegasi daripada semua parti yang terlibat hadir menyertai konvensyen yang bermula pukul 10 pagi nanti. Inisiatif Payung Rahmah yang mula dilaksana sejak Januari lalu memberi impak positif dalam rantaian ekonomi negara. Ia mewujudkan senario menang-menang dalam kalangan pemain industri.
Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub menyifatkan pelaksanaan inisiatif itu memberi nilai tambah kepada perbelanjaan isi rumah. Ia bukan sahaja meringankan beban keuangan, malah mampu memberi peluang kepada keluarga terlibat mendapatkan produk dan perkhidmatan lain dengan harga yang lebih rendah. Bila ramai orang datang daripada keadaan biasa membeli belah, jadi ini juga membantu ekosistem ekonomi itu untuk menjadi lebih rancak. Jadi alhamdulillah payung ramah ini telah menjadi sebahagian daripada jentera ekonomi yang dapat kita jana bagi mewujudkan suatu rantaian pembelian yang sihat, kompetitif dan semua pihak menang. Industri dapat meningkatkan jualan, rakyat biasa dapat untuk menikmati harga yang telah pun diberikan potongan. Terdahulu beliau menjadi tetamu di Konti Terengganu FM. Sementara itu beliau berhasrat menjadikan anak muda sebagai duta rahmah sejajar dengan manfaat yang diperoleh melalui pelbagai inisiatif di bawah payung rahmah. Inisiatif Baku Rahmah yang dilancarkan pada 27 Februari lalu telah berjaya dinikmati lebih 80,000 kumpulan miskin tegar dan golongan sasar di seluruh negara. Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, sasaran 130,000 penerima bagi fasa 1 dijangka akan tercapai dalam masa terdekat. Kita menggunakan mekanisme yang ada. Kita ada e-kasih, kita ada juga laporan ataupun data daripada kebajikan masyarakat. Kita juga ada KPDN pun ada data kita sendiri. Dan lebih daripada itu, kita juga menggunakan pakai senarai yang dikemukakan oleh wakil rakyat sama ada peringkat DUN ataupun di peringkat Parlimen. Mereka lebih tahu isi rumah yang perlu mereka bantu. KPDN turut mengagihkan 1,600 baku rahmah kepada kumpulan sasar yang terlibat di sekitar Kuala Terengganu. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan flag off lori rahmah peringkat negeri Terengganu di Universiti Sultan Zainal Abidin Uniza, Kuala Nerus. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Wilayah 1 berharap proses perolehan kapal tempur pesisir LCS dan kapal misi pesisir LMS Batch 2 dipercepatkan. Timbalan Panglima Wilayah Laut 1 Laksamana Pertama Saiful Nizam Abdul Manan berkata, ini kerana aset sedia ada sudah usang dan memerlukan kos yang besar untuk diselenggara. Cabaran terkini adalah untuk menentukan aspek operasi di lapangan tu berjalan. Dalam masa yang sama, fokus untuk meningkatkan keupayaan aset TLDM tu sedang berlangsung. Secara umumnya saya kira dalam maklumat-maklumat yang disebarluaskan pada ketika ini tu saya rasa semua tahu. Beliau ditemui media selepas perasmian Hari Terbuka Armada sempena Hari Ulang Tahun TLDM ke-89 peringkat Markas Wilayah Laut 1 di Pengkalan TLDM Tanjung Gelang, Kuantan. Operasi Perkhidmatan Transit Alian Ringan LRT di 6 stesen laluan Ampang Seri Petaling melibatkan stesen Bandaraya Sultan Ismail, PWTC Titiwangsa Sentul dan Sentul Timur telah dibuka semula kepada pengguna. Rata-rata pengguna train yang ditemui melahirkan rasa syukur dengan berita baik berkenaan. Hari ini rasa terkejut lah, happy juga sebab saya nak pergi Masjid Jamek. Saya ingatkan dia terus ke Masjid Jamek, rupanya kena berhenti kat stesen Bandaraya. Lepas tu naik bas kat bawah lah. Nasib baik ada bas percuma kan pergi Masjid Jamek. Bagi saya macam senang hatilah, mudah untuk datang terus, tak jam dah mengikutkan jam. Kita kadang-kadang ikut dari medan tu kan, kita kena jalan kaki daripada sana. Bila saya dengar macam ni dah buka yang ni, saya pun lega dah, senang hati, dah puas hati. Terima kasih semua, siapa-siapa nak train tu, yang jauh tempat berjalan tu, pakai yang inilah. Terdahulu, operasi perkhidmatan LRT di 6 stesen itu telah dihentikan sejak 2 April lepas susulan train-train yang beroperasi tidak dapat lagi memenuhi kriteria pengoperasian dan terpaksa dikeluarkan daripada perkhidmatan atas faktor keselamatan.
Cuaca panas yang melanda negara ketika ini tidak mempengaruhi petani, nelayan dan peternak untuk menghasilkan serta mengeluarkan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata pihaknya akan terus memantau dan membuat kajian mengenai situasi itu supaya sumber rantai bekalan makanan tidak terjejas. Setakat ini belum kita dapat maklumat ianya terjejas, belum lagi. Dia baru. El Nino ni katanya mungkin sampai bulan Ogos. Jadi mungkin kita akan semua akan pantau lah. Termasuk kaji cuaca dan semuanya akan pantau dan akan beri nasihat dari masyarakat semasa. Beliau ditemui selepas Majlis Jalinan Mesra Madani bersama nelayan di Tok Bali Pasir Putih. Pada majlis sama, RM600,000 turut diluluskan bagi pembinaan Unjam yang memberi manfaat kepada nelayan di Tumpat, Bacok dan Kota Baru. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI akan teruskan kerjasama dengan negara luar bagi meningkatkan hasil pertanian dengan penggunaan teknologi moden. Ketua Pengarah MARDI Datuk Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani ini dijangka dapat membantu menambah baik sistem penanaman sayur bernilai tinggi serta penghasilan makanan fungsian. Merujuk kepada MARDI memang dari segi teknikalnya kita akan bekerjasama dengan kita punya partner kat sana, iaitu macam saya cakap tadi RDA, Rural Development Administration, yang mana yang tu banyak kepada penyelidikan lah. Macam mana kita nak tingkatkan hasil pertanian kita menggunakan mungkin teknologi Korea. Kemudian kita pun bertukar-tukar saintis daripada MARDI pergi kepada Korea, yang Korea datang kepada MARDI. Beliau berkata kepada media selepas majlis pelancaran Korea Kimchi Festival di Damansara. Guru disaran tingkatkan kefahaman undang-undang membabitkan sektor pendidikan susulan tren kenaikan saman terhadap mereka meningkat sejak 2 tahun lalu. Setakat ini, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP menerima 8 aduan saman terhadap guru berhubung beberapa isu. Antaranya berkaitan perkhidmatan, isu mengajar, menjalankan core kurikulum serta menguruskan sekolah. Daripada lembaga pengelola sekolah kepada guru, ada daripada guru kepada guru. Saya nak highlightkan tentang pentingnya dari segi pengetahuan berkaitan undang-undang ini kepada guru. Kadang-kadang dia tak tahu benda tu tak boleh buat. Beliau berkata di NUTP ada menjadikan khidmat guaman kepada ahlinya, namun akan melihat kepada isu yang berkaitan sahaja dan dana ini diperoleh daripada tabung tindakan perusahaan di bawah organisasi tersebut. JAKIM diarah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama untuk membuat laporan kepada SKMM berkaitan kandungan jelik seorang ustazah di media sosial. Ustazah berkenaan dikatakan memberi nasihat melampau berkaitan hubungan suami isteri secara tidak senonoh. Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar turut mengarahkan JAKIM untuk memanggil dan membuat pertemuan bersama pihak yang berkaitan untuk diberikan nasihat dan bimbingan. Melalui satu kenyataan, beliau turut menasihatkan masyarakat supaya tidak membincangkan perkara berkaitan hubungan intim suami isteri secara terbuka. Sebab ini tulah di media sosial mengenai seorang wanita dengan nama Fatin Fauzi yang berkongsi kandungan kononnya sebagai motivasi rumah tangga. Wanita berkenaan turut mencipta sebuah ruangan di aplikasi Telegram untuk berkongsi masalah berkaitan hubungan intim. Aidilfitri Malaysia Madani at Dataran Merdeka Anjuran Jawi merupakan antara inisiatif mendekatkan rakyat dengan institusi agama sekaligus menyantuni masyarakat pelbagai kaum dan agama demi mengukuhkan perpaduan dan keharmonian.
lebih 20,000 pengunjung datang, pelbagai bangsa, pelbagai latar belakang. Maksudnya bukan hanya orang yang selalu berjemaah di masjid. Dan kita lihat bahawa kita melaksanakan pelan transformasi Al-Falah di bawah Yang Menteri, di Jabatan Menteri, bagi menjayakan dasar Malaysia Madani, di mana di situ adanya kesepaduan dan kesepakatan bagaimana kita nak menjadikan masjid dan surau, bagaimana masjid dan surau ini menyantuni masyarakat berbagai kaum, khususnya orang Islam, untuk kita mengukuhkan persaudaraan dan mengukuhkan perpaduan. Sebab itulah kita ingin hidup dalam suasana yang bersatu padu, unity in diversity, bersatu dalam kepelbagaian, unity in harmony. Beliau ditemui di Dataran Merdeka di Ibu Negara. Sebanyak 120 masjid dan surau terlibat menjayakan program berkenaan. Pasaran hartanah kekal utuh walaupun OPR dinaikkan kepada 3%. Redha menyifatkan pelaburan dalam hartanah masih lagi menguntungkan. Tinjauan setiap bulan dan keputusan yang keluar pada Februari untuk akhir 2022 menunjukkan kebanyakan pemaju lebih optimistik mengenai separuh kedua tahun ini. With the inflationary environment, I think people recognise that real estate is a good way to hedge themselves against inflation. So I think on balance, still positive. Mengulas mengenai harga simen bersubsidi, beliau berkata langkah kerajaan mengurangkan harga simen bagi pemaju yang membina rumah mampu milik merupakan inisiatif terpuji dalam menggalakkan pembeli memiliki rumah pertama. 70 kanak-kanak kelainan upaya disantuni menerusi program Nasional FM Ambil Tahu. Ia juga sebagai inisiatif bersama-sama meraihkan perayaan Aidilfitri bersama kanak-kanak berkenaan. Penyelaras program Nurul Asia Bidin berkata pelbagai aktiviti diatur sempena 22 tahun persatuan tersebut ditubuhkan di samping sambutan Hari Raya Aidilfitri. Alhamdulillah hari ini pelbagai aktiviti yang telah pun kita rencanakan sempena dengan Nasional FM Ambil Tahu. Kita kongsi dan hari ini Alhamdulillah juga anak-anak sindrom Down kita memang cukup gembira dengan segala aktiviti yang telah pun direncanakan hari ini. Dan insya-Allah Nasional FM Ambil Tahu kita kongsi akan terus lagi menjalinkan kerjasama dengan mereka yang memerlukan, kerana kalau diikutkan sebelum ini kita telah pun menyantuni anak-anak yatim, kita telah pun menyantuni gelandangan, kita juga menyantuni belia madani, kita juga menyantuni pelbagai lagi dan Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan menyantuni anak-anak sindrom Down. Program hari ini memang seronok untuk budak-budak, ya Allah, hai. Tak boleh nak cakap. Punyalah, you can see the happy faces kan, dengan dia punya competition dia dapat duit raya tu, you know, just to see the happiness and the smile on their faces kan, memang kita memang rasa seronok lah. Program ini telah mula bersiaran sejak tahun 2019. Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis menyerahkan 5,000 kilogram keratan ayam sejuk beku dari Thailand yang dirampas Jumaat lalu kepada Zoo Negara. Menerusi satu kenyataan, Makis memaklumkan keratan ayam sejuk beku bernilai lebih RM30,000 itu diserahkan setelah tindakan penguasaan dibuat. Ia sebagai salah satu daripada cara pelupusan dengan mengikut tata cara perundangan di bawah Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011, Akta 728. Makis terus komited dalam memastikan hasil keluaran pertanian dan binatang yang diimport dan dieksport bebas dari ancaman perosak, penyakit serta mematuhi aspek keselamatan makanan. Perkembangan Sukan SEA 2023, kutipan pinggan emas yang dilihat agak perlahan mungkin meletakkan Malaysia di ambang bahaya menggapai sasaran 40 pinggan emas pada Sukan SEA 2023. Bagi Ketua Kontijen Negara Datuk Muhammad Nasir Ali, beliau tetap optimis peluang masih ada bagi Malaysia untuk mencapai sasaran diletakkan sebelum Tamasya melabuhkan tirainya. Jelas beliau, kontingen Malaysia tidak akan berputus asa dan terus berjuang sehingga saat akhir.
Dalam masa sama, beliau mengharapkan sukan seperti judo, sepak takraw, angkat berat maupun jet ski untuk mencipta magis sekaligus melegakan kontingen negara untuk menepati sasaran ditetapkan. Katanya skuad kriket lelaki juga tidak berupaya menempati sasaran 3 emas diletakkan susulan tindakan tuan rumah menyinaikan pemain import dari India dan Pakistan yang sememangnya merupakan kuasa besar kriket dunia. Sementara itu, skuad hoki Dewan lelaki dan wanita masing-masing tumpas kepada Indonesia dan Thailand menerusi penentuan penalti shootout 2-1. Ini pula melibatkan isukan Sukan C. Skuad Mobile Legend Bang Bang MLBB wanita negara hanya dimaklumkan di saat-saat akhir berkenaan peraturan perkongsian pihak gangsa bagi pemenang tempat ketiga dan tempat keempat. Jelas Ketua Jurulatih Calvin Ungting, peraturan berkenaan dimaklumkan oleh pengadil pada perlawanan menentang pasukan Vietnam. Pada perlawanan penentuan pihak gangsa, pasukan negara unggul menewaskan pasukan Vietnam dengan keputusan 2-0. Sebenarnya waktu perlawanan Vietnam, waktu tu marshal dia ada bagi tahu yang nanti Vietnam pun siapa-siapa yang nombor 3 tak berempat akan dapat bronze. Tapi waktu tu macam serius macam okey tak apa, fokus dulu game. Nak buat macam mana tuan rumah punya peraturan, kita ikut je lah. Calvin tetap berpuas hati dengan skuad kendalanya yang berjaya membawa pulang pingat pada penampilan kali pertama mereka pada tamasya berkenaan. Susulan kekalahan skuad kriket lelaki negara dalam saingan acara akhir 15 overs menentang tuan rumah Kemboja pada Sukan C, Menteri Belia dan Sukan Han Yuh akan mengadakan pertemuan bersama pihak terlibat selepas mendapati pasukan Kemboja dibarisi pemain import dari India dan Pakistan yang berjaya merampas pingat emas daripada skuad negara. Saya telah membaca kriket punya kenyataan dan saya rasa kebimbangan dan kerisauan mereka bukan tidak berasas, ada asasnya. Oleh sebab itu, kita tunggu dulu selepas semua game dan saya juga ada bincang dengan Menteri Sukan yang lain dan kita akan tengoklah bagaimana kita boleh lihat perkara ini dengan lebih mendalam. Terdahulu MCA menerusi kenyataan menyatakan kerisauan serta meminta Persekutuan Sukan C dan Jawatankuasa Olimpik membuat penelitian mendalam ke atas penganjuran kriket dan audit ke atas kalangan atlet yang beraksi pada tamasya kali ini. Sekian berita tengah malam, saya Nazif Ahmed Syukri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.